Okay. Selama 30 minit. Okay. Jadi itulah benda kadang-kadang ni kita tak perasan, kita tak tahu, bukan tak perasan, kita tak tahu. Okay. Di mana benda-benda ni berlaku secara tak sengaja, secara tak diduga, so kita terima saja. Okay. Alright, untuk hari ini seperti yang sedia maklum kita akan masuk kepada topik yang terakhir. Topik 7 merupakan topik yang terakhir. Okay, iaitu penyediaan barang permainan dan alat bantu mengajar ABM. Okay. Tapi saya rasa anda lagi mahir daripada saya berkenaan dengan alat bantu mengajar. Saya rasa topik subjek ni tapi you dah berapa kali dah jumpa dengan topik alat bantu mengajar ni. Betul kan? You dah banyak belajar pasal alat bantu mengajar kan? Mas? Pernah jumpa tak tajuk ni? Alat bantu mengajar ni? Pernah. Pernah kan? Tu saya cakap. Sebenarnya anda dah mahir. Dah tahu dah, tapi tak apalah. Ilmu ni kalau lagi kita tambah, lagi bagus kita punya pengetahuan. Alright, so untuk topik yang ketujuh ni saya akan ajar kepada anda bagaimana untuk penyediaan, bagaimana untuk menguruskan, bagaimana untuk membuat pemilihan, iaitu bagi barang permainan serta alat bantu mengajar. Okey, sekejap kita tengok dahulu apakah yang dimaksudkan dengan alat bantu mengajar. ABM. Ui, ramai baru masuk. Lah, baru 40, 39, 40. Kelas anda ada 60 lebih. Mana lagi 20 orang. Wallahu alam, kita pun tak pasti, kita pun tak tahu. Okey, sama-sama kita tunggu dia orang masuk tu, tak apa, kita teruskan kelas kita. Sebab saya rasa kelas ni tak ada, kita akan habiskan separuh saja untuk topik 7 ni dan akan disambung balik pada minggu hadapan. Okey, sebelum tu sebab saya takut saya terlupa berkenaan dengan pembentangan. Okey, sebab ada yang PM saya, ada yang tanya saya. Okey, untuk pembentangan tugasan 2. Okey. Seperti mana yang saya beritahu sebelum ni, anda perlu record. Okay, anda perlu record anda punya pembentangan. Jadi, kan saya beritahu sebelum ni kan, you punya pelan lantai tu, kan setiap orang buat bahagian dia. So, dalam pembentangan pun, you akan bentang bahagian anda sahaja. Dan gambar tersebut perlu dicantumkan. That means setiap orang perlu ambil gambar dia punya bahagian model and then kena seorang tadi tu nanti dia kena gabungkan. Okay? Gabungkan model tersebut. Dan letaklah dalam dalam slideshow tu. Itu sahaja. Cuma yang mana masuk untuk e-Keswa tu, dia kena bentang awal lah. Itu sahaja. Okay. So faham tak apa yang saya arahkan untuk pembentangan tugasan 2? Faham tak? Kelas? Faham. Saya nak tanya. Kita tanya. Kan kita buat video tu kan. Kan mula-mula kan kita ada lakar pelan lantai. Pelan lantai tu tak payah kan? Just model tu je kan? Model saja. Okay. Just model saja. Thank you. Alright, welcome. Ada apa nak tanya? Sebelum kita mulakan kelas. Sir, Ya. bila kena hantar tarikh last? Okay, tarikh last dia, kalau ikutkan di sini, minggu ke-12 dan minggu ke-13 adalah hari pembentangan. Jadi, hari Khamis minggu 13. Minggu 13 artinya sekarang ni minggu ke-11. Saya tengok tarikh sekejap Sekarang ni minggu ke-11, minggu ke-12, minggu ke-13. Okey, minggu ke-13 pada sebelum jam 5 petang pada hari Khamis minggu ke-13 iaitu pada tarikh 21 hari bulan 10. Oh, saya tak buka lagi link untuk penghantaran. Tak apa, nanti saya akan buka link untuk penghantaran. Kalau andai kata lah, tapi saya rasa it's better. Kejap
Kalau OLED ni biasanya dia tak boleh file terlalu besar. Tapi untuk video ni file dia besar. Okey, andai kata kalau tak boleh nak nak upload dekat OLED, saya rasa it's better kita hantar by Telegram lah. Nanti minta tolong antara anda ni buat satu group di Telegram. Okey, group tu you namakan group penghantaran assignment untuk section 5 dan 6. Section 5 dan 6 ataupun 4 dan 3 dan 4. You 5, 6 ke 3, 4 5, 6 kan? Okay, 5, 6. So untuk section 5, 6 bagi tugasan HCE you punya kod lah. And then nanti hantar dalam group WhatsApp, ada group Telegram itu saja. Sama juga untuk 3, 4 sama juga. 3, 4 tu nanti untuk group 3, 4 lah. Korang tak perlu buat lah. Saya bagi tahu begini because of this video untuk hari ni saya record untuk mereka pun tengok benda yang sama. So saya nyatakan lah untuk section 3, 4 pun buat macam section 5 dan 6. So kita tak perlu hantar melalui OLED lah. Sebab saya rasa OLED tak lepas. Sebab OLED dia punya capacity 800 megabyte sahaja. 800 kecil Okay. Boleh? Ada apa nak tanya lagi? Tanya je tak apa, tak ada masalah sebelum kita mula ke kelas. Ada nak tanya lagi? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay, so tak ada, kita teruskan kelas kita. So untuk hari ini for the topic 7, saya akan masuk separuh saja untuk bab 7 ni akan masuk separuh saja. And then dan separuh lagi tu kita akan sambung pada minggu hadapan. Okay, pada minggu ke-12. Okay, sebab maklum you punya kelas ni pada hari Rabu. Hari Rabu dah lepas dah untuk e-Keswa. Okay, now kita tengok dahulu apakah yang dimaksudkan dengan ABM, alat bantu mengajar. Okay, alat bantu mengajar ini dia dikenali sebagai dia merupakan sebahagian daripada media pengajaran yang ditarifkan sebagai audio, visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengan berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. Ini daripada HETL tahun 2002. Maksudnya dari segi definisi by HENIT, dia kata alat bantu mengajar ni adalah sebahagian daripada media pengajaran. Okay, yang mana media pengajaran itu termasuklah audio visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. Erti kata lain, setiap bahan, setiap perkara, setiap peralatan audio visual ataupun ianya bukan audio visual, selagi mana ianya berkaitan dengan aktiviti pengajaran ataupun pelaksanaan pengajaran, ianya dikenali sebagai alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar sebagai satu elemen yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dia sebenarnya alat bantu mengajar ni, dia tak semestinya media cetak atau media bunyi, media masa ataupun audio, visual dan sebagainya. Dia selagi mana ianya membantu kita dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ianya dinamakan sebagai alat bantu mengajar. Dah namalah alat bantu mengajar, namanya bantu kan, bantu dalam pengajaran. So apa jua yang kita pakai di dalam proses pengajaran, dalam proses PNP, kita namakan sebagai alat bantu mengajar. Seterusnya kita tengok kepada bagaimana kita membuat pemilihan. Pemilihan permainan untuk pendidikan awal kanak-kanak. Di sini. Alat permainan juga merupakan alat bantu mengajar. Walaupun kalau kita kata, ini bahan permainan je pun. Alat permainan je pun. Yes, memang dia alat permainan, tapi ianya merupakan alat bantu mengajar bagi pendidikan awal kanak-kanak. Kerana apa? Kerana
kanak-kanak belajar melalui bermain. Mereka bermain, mereka belajar. So, alat permainan juga kita namakan sebagai alat bantu mengajar, ABM. Okey, bagaimana untuk kita membuat pemilihan alat permainan bagi pendidikan awal kanak-kanak? Okey, ianya terdapat 5 ciri-ciri utama yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita beri pemerhatian, yang perlu kita titik beratkan. Iaitu yang pertama, tahan lasak dan mempunyai daya tahan yang lama. Maksudnya bahan alat permainan tu yang kita pilih tu mestilah alat yang tahan lasak. Maksud sebab kita tahu kanak-kanak ni dia punya gaya bermain tak sama macam kita. Mereka ni kalau boleh lompat je atas tu. Kalau boleh baling, dia baling je. So dalam pemilihan ciri-ciri alat bantu mengajar, alat permainan, kita perlu cari yang betul-betul tahan lasak dan mempunyai daya tahan yang lama. Sebab kita sebagai pengusaha pun kena pilih lah yang tahan lama. Kerana apa? Kerana kita nak mengelakkan daripada maksudnya kita punya cost tu. Costing yang kita keluarkan. Kalaulah bahan yang kita ambil tu yang tak tahan lama, tak tahan lasak, kita asyik beli benda yang sama lah. Baling patah beli baru. Baling patah beli baru. Kita punya costing tu makin lama bertambah, makin lama makin bertambah. Kita nak elak daripada itulah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, boleh digunakan oleh mana-mana jantina, sama ada lelaki maupun perempuan. Maksudnya dari segi pemilihan warna sebagai contoh. Maksudnya alat yang kita beli tu, alat permainan yang kita beli tu mestilah universal. Tak ada yang memberi, orang kata apa, memberi perbezaan dari segi penggunaan lelaki maupun untuk perempuan. Seperti contoh warna pink. So kita tahu warna pink ni untuk perempuan. So kalau kita beli warna pink, memanglah kita rasa macam cantik kan dia beli warna pink. Memanglah perempuan akan main, tapi dia menyebabkan kemungkinan besar akan berlaku ketidakcukupan dari segi alat bantu mengajar untuk lelaki dan juga perempuan. So untuk elak daripada berlakunya permasalahan, sebab kita tak tahu jumlah pelajar lelaki dan jumlah pelajar perempuan dalam satu masa. So untuk mengelakkan daripada berlakunya kesukaran daripada kita untuk proses penjagaan, so kita belilah ataupun kita carilah bahan-bahan ataupun alat permainan yang boleh digunakan untuk kedua-dua jantina. Okay? Dan yang ketiga, menggalakkan semangat kerjasama dan sifat berkongsi permainan. Maksudnya kita sebagai pengusaha, kita sebagai pengasuh perlu cari alat permainan yang boleh menggalakkan semangat mereka untuk berkongsi ataupun untuk bekerjasama. Sebagai contoh Lego, ataupun kita beli kereta api panjang tu seorang satu, and then kalau nak main ramai-ramai, nak main nampak macam cantik, dia orang kena sambung-sambungkan. So bila sambung-sambungkan, itulah menyebabkan mereka boleh bekerjasama ataupun boleh berkongsi permainan. Nur Atika, siapa tu dia tegur, turn off kamera. Sebab apa? Dia dah tunjuk dinding ke ceiling tu. Ceiling. Dah melonjak naik ke atas lah tu. Nur Atika, tutup kamera. Kalau tunjuk muka you, okey, tak ada masalah. Okay, alright. Seterusnya, yang keempat. Ciri yang keempat yang perlu kita pertimbangkan dalam pemilihan alat permainan ialah meningkatkan kemahiran motor halus dan motor kasar kanak-kanak. Maksudnya permainan tu boleh memberi rangsangan untuk mereka menggunakan kemahiran motor halus dan motor kasar. Yang kelima adalah ciri-ciri yang kelima ialah membantu untuk kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. Maksudnya kita nak latih dia punya minda untuk mereka berfikir, untuk mereka menggunakan pakai minda mereka dalam menyelesaikan sesuatu masalah. So bila cukup kelima-lima ciri alat permainan ini, secara tak langsung kanak-kanak boleh meningkatkan kemahiran mereka, boleh meningkatkan dari segi pemahaman mereka dan pergaulan dan sebagainya. Right. Okay, seterusnya kita tengok kepada sumbangan pembelajaran yang dijangka. Okay, sumbangan pembelajaran yang dijangka. Ini terdapat 5 perkara, iaitu perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal,
Okay, perkembangan deria dan pemahaman persekitaran. Yang keempat, perkembangan fizikal dan psikomotor. Serta yang kelima, perkembangan kreativiti dan estetika. Okey, ini adalah 5 perkembangan yang sentiasa kita lihat, yang sentiasa kita kena tahu bahawasanya kelima-lima perkembangan ini perlu kita beri latihan kepada pelajar. Itu kanak-kanak lah. Sebab mereka perlu dilatih daripada awal, okey, untuk kelima-lima perkembangan ini. Okay, so sekarang ni kita tengok bagaimana cara untuk kita menggunakan pakai alat bantu mengajar bagi merangsang kelima-lima perkembangan ini. Okey, kalau untuk perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, okay, apa yang perlu kita guna ialah kita perlu menggunakan pakai kaedah mengasing, menyusun dan memadan barang permainan mengikut ciri-ciri tertentu. Okey, so dengan kaedah ini, ianya dapat memberi rangsangan kepada perkembangan awal perkembangan awal matematik dan pemikiran logik bagi anak-anak di bawah jagaan kita. Sebagai contoh, kita menggunakan warna, bentuk, saiz dan jenis-jenis yang ada pada alat bantu mengajar. Okay, right. Kalau untuk perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi, apa yang boleh yang kita buat, apakah aktiviti yang boleh kita buat untuk memperkembangkan lagi bahasa, komunikasi dan literasi awal kepada kanak-kanak adalah dengan cara bercerita semula tentang gambar ataupun buku cerita yang dihasilkan. Maksudnya kita tunjuk buku dan kita suruh mereka bercerita balik ataupun kita bercerita terlebih dahulu dan mereka akan ikut apa yang kita ceritakan. Okay. So daripada situlah kita boleh tahulah apa alat bantu mengajar yang sesuai. Sebagai contoh flashcard ke ataupun buku bergambar ke. Itu semua adalah alat bantu mengajar yang boleh kita guna pakai untuk perkembangan bahasa, komunikasi, literasi awal. Okay. Yang ketiga, bagi perkembangan deria dan pemahaman persekitaran. Yang menggunakan deria untuk meneroka bahan yang dicipta. Maksudnya di sini kita menggalakkan anak-anak untuk menggunakan deria mereka bagi meneroka bahan yang mereka cipta. Maksudnya mereka cipta, sebagai contoh kita buat aktiviti mereka cipta sesuatu benda. So kita bolehlah buat perkembangan deria mereka dari segi pemahaman persekitaran dan sebagainya. Okay, dan yang keempat, perkembangan fizikal dan psikomotor. Bagi motor kasar, mereka boleh membaling, menendang dan menyambut. Sebagai contoh kita guna bola. Kita bagi bola kat mereka dan kita suruh mereka sambut. So kita bolehlah membuat perkembangan kepada deria motor kasar. Okay, bagaimana pula dengan motor halus? Motor halus ni mengoyak, menggunting, menguntai manik. Mengoyak kertas sebagai contoh, ataupun menggunting kertas sebagai contoh, ataupun menguntai manik, maksud kita suruh dia masukkan benang dalam manik. Itu semua adalah alat bantu mengajar yang boleh kita guna pakai untuk perkembangan motor halus. So kita sebagai pendidik ni kena fikirlah alat bantu mengajar apa yang bersesuaian untuk kita latih bagi perkembangan fizikal dan psikomotor. Sebab rujukan dah ada dah. Kita tahu untuk fizikal dan psikomotor ni dia punya perkara yang perlu kita bertitik beratkan adalah melatih dari segi motor kasar dan motor halus. So motor kasar tu apa? Kita tahu motor kasar ni lebih kepada sendi-sendi besar lah. Contoh macam tu lebih kurang lah. Sendi-sendi besar. So menyambut contoh, membaling contoh, menendang. So kita boleh tahulah apa alat bantu mengajar yang bersesuaian. Okay, dan yang kelima, perkembangan kreativiti dan estetika. Iaitu menghasilkan ciptaan mengikut idea dan imajinasi sendiri dan menghargai ciptaan sendiri dan rakan sebaya. Okey, untuk perkembangan kreativiti dan estetika ni kita bagi peluang kepada kanak-kanak untuk menghasilkan bahan permainan mereka sendiri. Daripada situlah mereka boleh memperkembangkan idea mereka dan cara mereka berimajinasi. Dan daripada situ juga kita boleh cipta dari segi menghargai ciptaan. Maksudnya mereka boleh menghargai ciptaan yang mereka buat dan pada masa sama kita boleh
menerapkan semangat pada mereka untuk menghargai ciptaan rakan sebaya. Maksudnya kita boleh terapkan semangat menghormati rakan lah. Sebab kita tahu rakan sebaya pun buat benda yang sama. So kita belajar tadi dia akan menghargai ciptaan yang dicipta oleh rakan dia. Okay? Itulah 5. Okay? 5 perkembangan. Perkembangan yang perlu kita titik beratkan dalam penggunaan alat bantu mengajar. Okey, seterusnya kita tengok kepada langkah-langkah keselamatan dan kebersihan barang permainan. Ini kita nak kena tengok ni sebab apa benda ni semua ni melibatkan keselamatan kepada pelajar. Okey. Yang pertama, apakah keselamatan yang perlu kita titik beratkan? Tidak mudah rosak, pecah, koyak dan luntur. Maksudnya alat permainan ataupun alat bantu mengajar tersebut tidak mudah rosak, tidak mudah pecah, tidak mudah koyak dan tidak mudah luntur. Sebab ini semua juga akan mempengaruhi keselamatan pelajar. Sebagai contoh, kalau misalnya katalah bahan tu mudah luntur contoh. Kalau bahan itu mudah luntur, ianya menyebabkan dari segi kesihatan pelajar tadi akan terganggu. Maksudnya bila luntur kan, sebab dia berhabuk kan. Bila berhabuk tu dia masuk dalam hidung, dia akan pergi kepada paru-paru. Bila pergi paru-paru, itu menyebabkan pelajar tersebut sakit, tidak sihat. Bila tidak sihat tu tidak selamat lah. So kita kena pastikan alat bantu mengajar yang kita pilih tadi tidak mudah rosak, tidak mudah pecah, tidak mudah koyak dan tidak mudah luntur. Yang kedua, permukaan tajam hendaklah dibuang. Permukaan tajam hendaklah dibuang. Maksudnya kalau misalnya katalah alat bantu mengajar tersebut ada permukaan yang tajam. So kita kena buang. Sebagai contoh meja. Meja ada bucu dia kan, bucu dia tajam. So kita buanglah. Buang macam mana? Kita kena pastikan dia berbentuk bulat dan sebagainya lah. Okey. Dan yang ketiga, pastikan bahagian bersambung itu kuat dan tidak mudah tercabut. Maksud misalnya kata alat permainan tersebut ada yang bersambung. Kita kena pastikanlah di tempat bersambung itu mestilah ianya kuat dan tidak mudah tercabut. Okay? Dan yang keempat, sentiasa bersama ketika mereka bermain. Maksudnya semasa mereka bermain dengan alat permainan tersebut, kita sebagai pengasuh, kita sebagai guru perlulah sentiasa bersama dengan mereka untuk membuat pemantauan supaya tidak berlaku sebarang kecelakaan semasa mereka bermain. Okay? Dan yang kelima, lupuskan barang yang sudah rosak. Maksudnya kalau misalnya katalah ada bahan yang mudah rosak tu, kita terus lupuskan. Kita jangan simpan-simpan, jangan tersayang-sayang nak baik kita tak ada. Kita terus buang sahaja, lupuskan sahaja. Tapi kalau misalnya kata benda tu boleh baiki, boleh lah. Tapi baiki dengan segera lah. Baiki dengan segera. Tapi kalau misalnya kata benda tu dah lama, simpan di store je, ataupun berada bersama dengan pelajar, teruslah kita buang ataupun lupuskan. Okay? Dan yang keenam, cat yang tidak berbahaya. Sebenarnya cat yang tidak berbahaya ni ada kaitan dengan luntur tadi. Maksudnya cat yang kita guna tu bagi bahan-bahan permainan tu adalah cat yang tidak berbahaya. Sebagai contoh, kalau misalnya kata cat yang digunakan mempunyai plumbum contoh. So kita kena elakkan supaya apa? Supaya tidak berlaku kecelakaan kepada pelajar dari segi kesihatan mereka. Okay? Dan yang terakhir, saiz yang bersesuaian. Maksud saiz yang bersesuaian ni adalah mestilah saiz permainan tersebut bersesuaian dengan umur mereka. Jangan kita cari yang lagi besar daripada saiz pelajar. So bila lagi besar, contoh basikal tu besar sangat kan. So yang menyebabkan pelajar tersebut tidak selamat. Mungkin berlaku kecelakaan semasa berada di bawah jagaan kita. So inilah 7 perkara yang perlu kita titik beratkan untuk menjamin keselamatan pelajar semasa mereka menggunakan barang permainan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada keselamatan dan kebersihan lagi. Kanak-kanak dan bayi terdedah kepada bahaya seperti luka, tertelan dan keracunan. Memanglah pelajar ni mereka sentiasa terdedah. Okay? Dari segi dari segi bahaya ni, pelajar ni memang sentiasa terdedah dengan bahaya.
Sebab apa? Mereka mungkin akan terluka. Sebab mereka ni tak boleh berfikir macam kita. Mereka kalau lari tu mereka lari selagi-larinya. Tak fikir dah bahaya ke apa, tak ada. Selagi mereka boleh bergurau, dia bergurau je. That's why daripada situ mereka sentiasa terdedah dengan bahaya seperti luka bila terjatuh, tertelan bahan-bahan permainan ataupun alat-alat permainan yang kecil, ataupun mungkin akan mengalami keracunan dari segi persekitaran lah. Contoh misalnya kata lantai tak bersih, ada sisa-sisa makanan. So budak-budak ni, kanak-kanak tak lain lah. Contoh bayi, bayi yang boleh hanya merangkak kan. Merangkak tengok-tengok ada benda. So masuk dalam mulut dia. So dia menyebabkan keracunan. Okay. So, apakah aspek utama yang harus diambil kira bagi menjaga keselamatan serta kebersihan barang permainan? Okay. Ini semua adalah soalan-soalan yang sentiasa perlu kita ambil tahu semasa menjaga keselamatan dan kebersihan kepada pelajar. Artinya kita sebagai pengusaha ni kena sentiasa menjawab soalan ni. Maksudnya soalan-soalan perlu sentiasa berada dalam fikiran kita untuk kita get ready, okay, bersedia bagi memberi layanan ataupun perkhidmatan yang baik kepada kanak-kanak. Soalan yang pertama, apakah aspek utama yang harus diambil kira bagi menjaga keselamatan serta kebersihan barang permainan? Yang kedua, apakah contoh-contoh barang permainan yang berbahaya kepada kanak-kanak dan bagaimana cara untuk memastikan keselamatan serta kebersihan barang permainan ini? Okay, ini semua soalan-soalan ni you kena sentiasa fikir, supaya pelajar-pelajar yang berada di bawah kita ni sentiasa terjaga dari segi keselamatan dan kebersihan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada perkara yang perlu diberi perhatian semasa menggunakan barang permainan. Okey, antaranya ialah ini ada 7 perkara yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita beri perhatian, iaitu yang pertama jumlah yang mencukupi bagi semua kanak-kanak. Maksudnya jumlah alat permainan tu mestilah mencukupi dengan jumlah pelajar yang ada di dalam jagaan kita. Kalau misalnya katalah jagaan kita tu ada 30 orang. So alat permainan tu mestilah mencukupi untuk 30 orang pelajar. Sebab apa? Sebab kanak-kanak ni, mereka ni dia tak boleh nak fikir tau. Dia ni sebab yalah dunia mereka dunia bermain, dari segi perkongsian pun mereka ni taklah dapat. Dia boleh kita terapkan dari segi sifat berkongsi. Tapi kanak-kanak ni walaupun kita ajar berkongsi pun, mereka ni sukar untuk mereka faham tapi untuk mereka buat tu dia agak sukar. So supaya tidak berlaku sebarang permasalahan dari segi pergaduhan, dari segi ialah bila pelajar bila bergaduh ni macam-macam dia buat kan. Ada yang gigit lah, ada yang tendang lah, ada yang tarik rambut lah. Bila gigit, tendang, tarik rambut ni itu menyebabkan berlakunya keselamatan itu tidak terjaga. So untuk elak daripada berlaku perkara tersebut, kita perlu pastikan jumlah alat permainan tersebut mencukupi dengan jumlah kanak. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh digunakan pelbagai cara. Boleh digunakan pelbagai cara ni artinya bahan tersebut atau permainan tersebut mesti datang lasak lah. Maksudnya sebab kanak-kanak ni dia macam-macam gaya dia boleh main. Ada yang sepatutnya gelik dengan tangan tapi dia pergi tendang dengan kaki. Ada juga macam tu. Ataupun benda tu tak sepatutnya duduk. Dia pergi duduk atas permainan. So kita kena pastikan alat permainan tersebut adalah alat yang boleh digunakan dengan pelbagai cara. Okay. Yang ketiga, saiz dan bentuk yang sesuai mengikut umur kanak-kanak. Maksudnya dari segi saiz tadi itu, dari segi bentuk mestilah sesuai dengan umur kanak-kanak. Macam kata tadi lah, keselamatan tadi. Maksudnya saiz permainan tersebut mestilah bersesuaian dengan saiz ataupun dengan umur kanak-kanak. Okay. Yang keempat, disimpan di tempat yang selamat dan bersih. Maksudnya bahan permainan tersebut perlulah disimpan di tempat yang selamat, itu satu hal, dan mestilah di tempat yang bersih untuk elak daripada berlakunya masalah kesihatan kepada pelajar. Okey. Yang kelima,
mestilah menarik minat untuk kanak-kanak bermain. Maksudnya alat permainan yang kita pilih itu mestilah dapat menarik minat pelajar ataupun kanak-kanak untuk bermain. Okay, tapi sebenarnya kanak-kanak ni semua permainan dia akan suka, semua permainan dia akan gemar untuk bermain. Jadi itu mungkin tak jadi masalah lah. Cuma mungkin semasa dalam proses pembelajaran. Sebab mereka ni hanya tahu bermain saja. Tapi mereka tak tahu bagaimana untuk belajar daripada permainan. So kita sebagai pengasuh kena tahu bagaimana cara untuk kita menarik minat mereka bermain serta belajar melalui barang permainan. Okay. Contoh misalnya kata bola tu kan. Mereka kat rumah bola tu untuk main, untuk sepak je, untuk tendang je kan. So kita nak latih motor kasar kepada pelajar. So kita kena cari caralah bagaimana mereka tadi dapat mematuhi arahan kita. Okay. Itu yang kelima. Yang keenam, sesuai dengan aktiviti yang dirancang. Dan yang ketujuh, boleh diubah suai mengikut kesesuaian aktiviti dan jumlah kanak-kanak yang bermain. Okay, inilah 7 perkara yang perlu diberi perhatian semasa menggunakan barang permainan. Okay. Seterusnya kita tengok kepada penyediaan barang permainan dari bahan kitar semula dan kos rendah. Okay. Peranan pengasuh untuk menyediakan barang permainan dari bahan kitar semula ni adalah membina keyakinan diri kanak-kanak, menyediakan persekitaran yang menarik dan sentiasa memberi galakan kepada kanak-kanak. Maksudnya pengasuh ni, okay, mereka perlu sentiasa memberi perhatian kepada 3 perkara ini. Sebab kita nak menyediakan bahan permainan dari bahan kitar semula. Dari bahan kitar semula maksudnya kita nak cipta alat permainan daripada bahan kitar semula. So seorang pengasuh ni dia kena membina keyakinan diri kepada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni kadang-kadang mereka tak yakin benda tu boleh jadi, benda tu boleh buat seperti mana apa yang dirancang. So kita sebagai pengasuh ni kena berilah kita perlu yakinkan diri mereka, iaitu anak-anak, bahawasanya mereka boleh lakukan seperti mana apa yang kita rancangkan. Okay. Menyediakan persekitaran yang menarik. Maksudnya kita kena sediakan persekitaran yang menarik untuk menarik minat kepada pelajar tersebut bagi mereka atau menyediakan barang permainan dari ciptaan sendiri atau daripada bahan sekitar semula. Okay. Dan sentiasa memberi galakan kepada kanak-kanak. So inilah peranan pengasuh dalam menyediakan barang permainan dari bahan kita semula yang mana ianya merupakan kos yang rendah. Right? So untuk slide seterusnya ianya akan disambung pada minggu hadapan, okay, pada kelas seterusnya. Okay, so daripada slide 1 hingga 8 ada tak apa-apa soalan yang hendak ditanya? Tanya sekarang, tak ada masalah. Last. Ya. Ya? Tak ada. Tak ada. Tak ada, sir. Tak ada korang bagus Oh, memang faham je semua. Semua apa yang dia ajar semua faham Dia senang je nak tahu dia faham atau tak faham. Nanti tunggu final exam nantilah.